Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Korang boleh bayangkan tak masa korang tengah tengok adik-adik korang ataupun anak-anak korang tengah main dekat depan rumah, tiba-tiba dia menghilang. Padahal baru tadi je korang nampak dia tengah bermain. So kisah yang Nina nak kongsikan hari ni adalah tentang seorang budak perempuan yang kena culik semasa dia tengah bermain di laman rumah nenek dia. Siapa sangka itu adalah kali terakhir dia dilihat masih lagi hidup. Budak-budak ni kan, diorang ni ada satu perangai yang mudah percaya dengan orang lain even diorang tak kenal. Maksud Nina dengan strangers lah. Sebab itulah kita ni sebagai orang dewasa perlu ingatkan adik-adik kita, anak-anak kita bahawa orang yang kita tak kenal tu tak semestinya baik. Mungkin diorang ni ada niat jahat. Sebab dekat dunia sekarang ni ramai jerung yang sedang target diorang ni untuk menjadi mangsa diorang yang seterusnya. Jadi cerita yang Nina nak kongsikan pada hari ni, Nina harap kita dapat jadikan sebagai pengajaran supaya kita lebih berhati-hati. So without wasting any time, let's get started. Cerita yang Nina nak kongsikan pada hari ini adalah tentang Sarah Payne yang telah dibawa lari oleh seorang lelaki pada 1 Julai tahun 2000. Pada masa ni Sarah ni masih lagi kecil, baru berusia 8 tahun. Sebelum Nina cerita apa yang jadi dekat dia, Nina akan kenalkan dekat korang dulu siapa Sarah ni. Jadi Sarah ni telah membesar di Hersham, Surrey di negara England. Sarah ada 3 lagi adik-beradik. Dia ada 2 orang abang dan seorang adik perempuan. Pada tahun 2001 tu, abang dia tadi tu berusia 13 tahun dan 11 tahun, manakala adik perempuan dia pula berusia 6 tahun. So, pada musim panas tahun 2000, Sarah dengan adik-beradik dia yang lain telah tinggal di rumah nenek diorang di Kingston Gardens. Rumah nenek diorang ni pula adalah memang tempat kesukaan dia dengan adik-beradik dia yang lain. Sebabnya rumah nenek dia ni dekat dengan pantai dan rumah nenek dia ni ada tanah yang sangat luas. So, diorang memang sukalah bermain berlari dekat laman rumah nenek diorang. Pada hari yang dia nak hilang tu, Sarah ni tengah main sorok-sorok dengan adik-beradik dia yang lain. Masa diorang tengah seronok-seronok main ni kan, tiba-tiba dikatakan Sarah ni telah menghilang. Jadi si abang ni yang pada masa tu telah menjadi saksi kejadian, dia cakap yang adik dia kena culik dan dia beritahu dekat family dia lah. So family Sarah ni mencari Sarah di merata-rata tempat tapi tak jumpa. Akhirnya family Sarah ni telah membuat report polis mengatakan Sarah ni hilang dan telah dibawa lari oleh seseorang. Jadi abang Sarah yang jadi saksi kejadian tu yang bernama Lee mengatakan masa diorang tengah bermain tu kan, dia ternampak ada satu van putih ni yang mendekati adik dia. Kemudian lelaki yang drive van putih tu lambai-lambai ke arah Sarah seolah-olah macam panggil dia dan Sarah pun pergilah. Tahu-tahu je lelaki tadi tu telah mengambil adik dia dan telah melarikan si Sarah ni dengan menggunakan van tadi. So dia memang nampak yang adik dia tu telah diletakkan di belakang van. Jadi polis pun tanya macam mana rupa lelaki tadi. Dia pun menggambarkan yang lelaki tu sangatlah serabut, selekeh dengan jambang dia yang panjang seolah-olah dia macam tak shave bertahun-tahun. Dan lelaki tu juga dikatakan ada rambut yang berwarna putih iaitu uban lah. Lepas polis dah dapat maklumat macam mana rupa lelaki tadi kan, polis pun telah syak seorang lelaki iaitu Roy Whiting dan diorang syak okey memang dia yang buat sebab dia pernah ada kes sebelum ni dan diorang pun tangkap dia. Masa ni lokasi Roy adalah dekat rumah dia sendiri dan rumah dia tu sejauh 5 batu dari rumah nenek Sarah. Roy yang berusia 41 tahun, dia ni sebenarnya ada rekod jenayah dan pernah masuk ke penjara sebelum ni. Kes dia sebelum ni pun disebabkan dia bawa lari seorang budak yang berusia 8 tahun tapi ada juga yang kata 9 tahun. So around tu lah umur budak tadi, sebab itulah polis syak dia yang buat. Lagi satu, ada saksi yang nampak van putih yang dinaiki oleh Sarah tu kan sama dengan van milik Roy. So lepas si Roy ni kena tangkap, dia telah disoal siasat selama 2 hari tapi Roy tak mengaku. Lepas tu polis pula tak ada bukti yang kukuh lah nak sabitkan dia dengan Sarah, jadi dia pun dilepaskan. Manakala Sarah ni pula langsung tak dijumpai. Selain polis, orang ramai juga telah sanggup turun padang ni untuk cari Sarah bersama-sama dengan anjing dorang. Selepas 16 hari kemudian pihak polis telah terjumpa Sarah tapi dia dah pun tak bernyawa guys. Dia telah ditanam di tepi jalan berdekatan dengan Pilbara iaitu 18 miles dari tempat dia kena culik sebelum ni. Kemudian jasad Sarah tadi tu pun telah dibawa ke hospital untuk dilakukan autopsi. Sarah disahkan meninggal disebabkan dia kena cekik dan rambut dia ada banyak yang macam tercabut ataupun kena cabut. Autopsi juga tak boleh dilakukan dengan lebih mendalam atau lebih detail sebab keadaan jasad Sarah pada masa tu dah semakin mereput. Jadi diorang susahlah nak buktikan sama ada Sarah ni ada kecederaan yang lain dekat badan dia. Tapi kan diorang dapat jumpa sehelai rambut si pelaku yang buat macam tu dekat Sarah. Esok tu ada seorang driver yang terjumpa sebelah kasut yang pernah dipakai oleh Sarah di Coolham. Dan kasut tadi tu telah dijumpai 10 batu dari tempat jasad Sarah ni dijumpai. Jadi bila pihak polis dapat maklumat tentang sebelah kasut
kasut Sarah yang hilang tadi tu kan. Dan parents Sarah pun mengaku kata okey, itu memang kasut Sarah selama ni. Jadi pihak polis pun cuba menyiasat lebih mendalam, sebabnya diorang ni nak tahan Roy buat kali kedua. Sebab diorang syak Roy ni memang terlibat dengan benda ni. Jadi diorang perlu kumpul bukti yang kukuh lah. Diorang cuba mencari alibi Roy pada hari kejadian, dia ada kat mana dan dia buat apa. Tapi kan si Roy ni cuba untuk tipu polis. Dia kata pada hari kejadian tu saya tak ada dekat kawasan tadi, saya ada dekat funfair. So funfair ni dia berada dekat hall. Tapi kan polis telah terjumpa resip minyak yang diisi oleh Roy di Coolham, which is tempat kasut si Sarah ni dijumpai. Bila statement Roy ni bercanggah dengan bukti yang polis ada, so dia menjadi suspek utama dalam kes ni. Masa nak tangkap Roy tu kan memang terjadinya aksi kejam mengejar dengan kereta. Si Roy ni dia sempat curi kereta orang and then dia melarikan diri. Kejadian ni terjadi pada 23 Julai tahun 2000. So Roy ni memang drive macam orang gila lah sebab nak lari dari polis. Dia dah tahu yang dia dah tak selamat dan polis dah tahu semuanya. Tapi akhirnya dia kena tangkap juga sebab kereta yang dia bawa tu telah terbabas. Jadi masa Roy dekat dalam penjara, polis pun melakukanlah siasatan dengan lebih mendalam, terutama dekat van putih milik Roy. Dalam van tadi, pihak polis telah jumpa ada gula-gula, mainan dan juga tali. Selain tu, ada juga pisau, minyak bayi dan juga kabel ties. Pada 14 November tahun 2021, Roy mula dibicarakan di mahkamah buat kali pertama. So macam biasalah, orang kalau dah buat salah ni memang taklah dia nak mengaku dia bersalah kan. Disebabkan abang Sarah, Lee tadi tu kan menjadi saksi dalam kejadian tu. So dia cakap memang Roy lah lelaki yang dia nampak pada hari kejadian. Selama 4 minggu kes ni dibicarakan, akhirnya Roy telah didapati bersalah dan telah dipenjarakan seumur hidup. Sekarang ni dikatakan dia masih lagi dipenjarakan di HM Prison Wakefield dan dikatakan masih lagi hidup sampai sekarang. So kalau dia masih lagi hidup, umur dia panjang, dia akan dibebaskan pada tahun 2041 ketika usia dia berusia 82 tahun. Kalau korang tahu sebenarnya kan masa dia dekat dalam penjara, dia dah diserang oleh banduan lain sebanyak 3 kali. In case kalau korang tak tahulah kan, banduan-banduan yang ada jenayah pedu ni kan, diorang sebenarnya sangat takut nak masuk dalam penjara. Sebabnya diorang ni akan dibuli oleh banduan-banduan yang lain ada kat sana. Bagi diorang, orang pedu ni sangatlah dibenci dan menjijikkan. Kau boleh sentuh orang lain tapi bukan budak-budak. So Roy ni telah diserang buat kali pertama pada tahun 2002. Dia kena serang dengan reza dekat leher dan telah mendapat parut sepanjang 6 inci. Serangan kedua pula pada tahun 2011 yang mana mata dia kena tikam. Tapi pihak penjara mengatakan kecederaan dia tu tak serius. Lepas tu pada tahun 2018 pula dia kena tikam dengan 2 banduan, tapi luka dia tu pun tak teruk dan tak mengancam nyawa dia. So selagi si Roy ni berada dekat dalam penjara, kemungkinan dia akan diserang berkali-kali lagi selepas ni. Manakala ayah Sarah pula telah meninggal pada tahun 2014. Dikatakan ayah dia ni meninggal disebabkan dia murung, depression dan sangat sedih dengan kehilangan anak kesayangan dia. Lepas dari kejadian tu, dikatakan ayah Sarah ni kan selalu minum arak. Jadi dia dengan alkohol tu dah macam best friend sangat, sehinggalah menjejaskan kesihatan dia. Kesian. Alright guys, berdasarkan cerita yang Nina kongsikan pada hari ni, Nina tak nak minta pandangan kali ni, tapi Nina nak bagi nasihat kepada adik-adik yang tengok video Nina. Kalau korang masih ada lagi adik-adik ke bawah ataupun adik-adik sendiri yang tengok video ni, tolong jangan mudah percayakan seseorang. Nak lagi orang tu tiba-tiba panggil kan, datang kejap, dia pula dekat dalam kereta, dik datang kejap dik. Sebenarnya kita tahu dia ada niat nak curi kita ke ataupun dia nak rompak kita ke, kita tak tahu. Kadang-kadang kan benda ni bukan terjadi kepada kanak-kanak je. Kita orang dewasa ni pun kadang-kadang lalai juga. Kadang-kadang macam orang panggil kejap, nak tanya jalan, kononnya kan kita tak tahu dia orang punya taktik. Dia panggil kejap, nak tanya jalan kat mana, tapi pada masa yang sama dia sebenarnya dah merancang sesuatu. Mungkin nak rompak ke, nak culik kita tak tahu kan. Jadi apapun, di mana pun kita berada, even di depan rumah kita sekalipun, kita kena berhati-hati. Jadi itu sajalah nasihat yang Nina boleh kongsikan pada hari ni. Kepada korang yang belum lagi subscribe channel Nina, apa kata korang subscribe di bawah dan turn on notification. Dan jangan lupa juga untuk follow Nina di Instagram dan juga TikTok. Kita akan jumpa lagi in next video. Please take care of yourself. Bye bye. Assalamualaikum.